أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara. Begitu juga yang saya hormati para takmir akhwat Masjid Hijrah Markas Sunnah Nusantara. Dan juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para asatidah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati tim media Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Dan juga yang saya hormati tim MM Channel dan seluruh para penonton MM Channel dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan pagi ini kita yang hadir di tempat ini dan menyaksikan rancangan ini melalui sosmed atau melalui TV, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita, Allah jaga iman kita dan Allah kekalkan iman kita hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita kembali dipertemukan Allah di suatu tempat yang mulia iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas melaksanakan sunat duha, kita duduk sekejap mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW diulas. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita buat hari ini ataupun hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kajian kita mula, maka seperti biasa saya ingatkan kepada para akhwat, tolong selama kajian jangan ada yang bersembang, jangan ada yang bercakap-cakap di belakang, dengarkan kajian ini baik-baik kerana masa kita tak lama, lepas tu kita dah buang energi kita, masa kita untuk hadir majlis ilmu dan jangan pula masa yang sikit pun kita gunakan untuk perkara-perkara lara. Dan begitu juga jangan buka sosmed, scroll Facebook, TikTok, IG semasa kajian. Dengarkan kajian baik-baik. Dengarkan kajian baik-baik. Cuma kalau seandainya nak dengar kajian melalui sosmed, itu tak ada masalah. Dan kemudian juga bagi para akhwat yang di belakang sana, saya ingatkan balik, tolong bagi yang ada yang menggunakan niqab, pakai niqab, maka pastikan niqabnya dibuka saja. Sebab apa? Supaya kita boleh detect mana satu perempuan yang original dan perempuan jadi-jadian. Supaya kita tak ada penyusup lah. Tak ada penyusup. Kita bimbang juga kalau ada penyusup di belakang sana. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita akan membincangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita akan masuk pada beberapa ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Apa makna Asy-Syu'ara? Para penyair, bukan para pemuzik. Okey? Para penyair. Surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-214 sampai ayat 217. 214 sampai 217. 214, 15, 16, 17. 4 ayat saja. 4 ayat. 2.14 sampai 2.17. Surah Asy-Syu'ara. Dan seperti biasa, setiap kajian saya selalu memberikan satu tajuk. Daripada tajuk itu kita akan faham ke mana arah ayat yang akan kita ulas pada pagi ini. Tajuk kita adalah dijauhkan selepas dapat. Apa dia? Dijauhkan selepas dapat.
Itu tajuk kita. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu dan rendahkan dirimu di hadapan orang-orang beriman yang mengikutimu. Jika mereka berpaling daripadamu, maka katakanlah, aku berlepas diri dari apa yang kamu buat dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jemaah dikasihi oleh Allah. Tajuk kita apa pagi ini? Dijauhkan selepas dapat. Sekarang kita comparekan dulu dengan urusan yang berhampiran dengan kita. Jika ada orang dibagi duit, dan duit itu duit halal. Dibagi duit itu duit halal. Sama ada orang bagi ataupun dia kerja, lepas tu dapat duit. Dah dapat duit, lalu duit itu dibakar atau dicampakkan ke tong sampah. Agaknya kalau kita tengok orang macam ni, dia ni waras atau tak waras? Tak waras kan? Ni duit halal sih kita, bukan duit haram. Bukan duit haram tu lain cerita lah. Duit halal. Sama ada orang bagi ataupun dia kerja, dapat gaji. Selepas dapat duit tu dia bakar atau dia campakkan ke tong sampah. Kalau kita tengok orang macam ni tak waras. Betul tak? Tak waras. Sama jugalah. Seperti orang dapat duit tu dibeli rokok. Lalu dibakar. Waras tak? Tak waras. Itu sebabnya saya selalu bagi kajian bahawa perokok ni orang tak waras. Kerana tak waras itulah sebabnya ketika dibagi nasihat mereka tak terima. Siapa pun yang bagi nasihat kepada perokok tegar tu dia tak terima. Doktor bagi nasihat tak terima. Syekh tak terima, mufti bagi nasihat tak terima. Yang akan dia terima siapa? Kalau malaikat maut datang kepada dia. Tu baru dia terima. Dah dapat duit tu dibakar. Kan tak waras. Jemaah dikasihi oleh Allah. Kalau seandainya orang dah penat cari kerja. Ditambah lagi zaman sekarang ni jemaah, saingan tu ada pengganggu pula. Ekor pula. Itu ada. Sekarang belum. Minggu lepas ada lagi. Sekarang ada lagi. Tiap saya bagi kajiannya selalu hadir. Nampaknya memang lalat peminat saya. Ya. Dah tutup pintu. Ada yang terbuka tak pintu sebelah kanan? Ada. Itu kan terbuka. Ganggu dia. Sabotage ternyata lalat. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang ekonomi tengah down. Betul ke tak betul? Berapa ramai orang yang hari ini kadang-kadang ada gelar degree sarjana, bahkan ada master, kelang kabut cari kerja, betul tak? Kelang kabut cari kerja. Kelang kabut cari kerja, siapkan dokumen, apply sana, apply sini, apply sana, apply sini, kadang-kadang tak diterima. Dah penat-penat interview, kadang-kadang tak diterima, betul tak? Dan kalau ada orang yang dah penat-penat dari pagi sampai ke petang, pergi sana, pergi sini, habiskan masa, habiskan energi, apply kerja. Dah dapat kerja, lepas tu dia main-main masa kerja. Akhirnya atau dia khianat semasa kerja. Kerana khianatnya dalam masa kerja, akhirnya ia dibuang kerja. Orang seperti ini waras ke tak waras? Tak waras. Dia tak ingat kalau dahulu dia penat cari kerja tu. Sekarang dah dapat kerja tu, dia sia-siakan. Padahal ada ribuan
Atau mungkin puluhan ribu orang yang berharap mendapat status seperti dia. Berada di posisi dia. Oleh sebab ini nasihat untuk kita semua jemaah. Kalau kita dah ada kerja, jangan khianat dalam pekerjaan. Jika kita rasa tak mampu, maka tarik diri. Tak perlu buat khianat. Sebab ketika khianat dalam bekerja, maka dibimbangkan susah untuk dapat kerja lagi. Belum tentu dia dapat kerja yang baik di tempat yang lain. Maka jangan khianat. Kerja dengan baik. Kemudian jemaah dikasihi oleh Allah. Ketika ada orang yang semasa muda penat-penat cari duit, ni untuk lelaki ni. Penat-penat cari duit, simpan duit untuk apa? Untuk meminang seorang akhwat. Untuk meminang seorang akhwat. Dia buat segalanya. Bahkan kadang-kadang ada yang bekerja naik ke tingkat sampai ke tower yang 100 meter tingginya. Bekerja panas-panas, simpan duit. Tujuannya apa? Untuk mahar, untuk meminang seorang akhwat. Bahkan siapkan semua keperluan. Selepas akhwat tu dapat. Lalu ada segelintir suami yang menyia-nyiakan istrinya. Atau sebaliknya, seorang isteri yang ketika habiskan masa mudanya untuk melayan seorang lelaki, yang mana lelaki ini sebenarnya tak ada hubungan darah apapun. Hanya diikat dengan akad nikah. Habiskan masanya. Lepas tu dah penat, beranak, akhirnya dia pun dia tak layan suaminya dengan baik lagi. Ketika suaminya tengok dah mula nampak seperti expired. Lalu akhirnya apa? Ada yang minta khuluk, minta cerai. Ada si suami yang menceraikan istrinya. Alasannya tak selari lagi. Dah penat-penat dapat, lepas tu dibuang. Agaknya orang ni waras ke tak waras? Tak waras. Ni macam konsultan nikah je nampak sekarang ni. Jemaah dikasihi oleh Allah. Ni ingatkan untuk diri saya dan kita semuanya. Tak ada rumah tangga yang tak ada konflik. Itu tipu. Kalau ada orang kata rumah tangga saya tak pernah konflik, itu tipu. Rumah tangga Fatimah dengan Ali bin Abi Talib pun pernah konflik. Nabi SAW manusia termulia itu pun pernah konflik dengan isterinya. Cuma kita ingat. Ketika kita konflik dengan isteri kita atau para akhwat konflik dengan suaminya, ingatlah kenangan indah semasa honeymoon. Semasa bulan madu. Semasa awal-awal pernikahan. Jika ingat ini, InsyaAllah rumah tangga akan terjaga. Tapi kalau cepat lupa, dah habislah rumah tangga tak akan bertahan lama. Dah penat dapat, lepas tu dibuang. Lalu apa kaitannya dengan kajian kita, Ustaz? Tengoklah tajuk kita. Dijauhkan selepas dapat. Dan ini realiti kita nih. Ramai daripada kaum muslimin yang bertungkus lumus untuk berdakwah. Ni masuk kajian kita ni. Ramai daripada kaum muslimin yang bertungkus lumus untuk dakwah. Kadang buat pelbagai cara untuk menarik orang ramai kenal dengan sunnah. Panitia-panitia kadang-kadang dia perut ditahan lapar. Akhirnya kadang-kadang berpanasan. Untuk menjayakan apa-apa aktiviti supaya hadir orang ramai. Kalau boleh orang awam tu hadir di kajian sunnah. Betul tak? Begitu juga kadang-kadang masyarakat awam. Masyarakat jemaah-jemaah yang dah mengenal sunnah. Dia siap dermakan hartanya supaya menjayakan mana-mana aktiviti dakwah supaya orang awam yang jauh daripada sunnah kenal dengan sunnah. Betul tak? Namun nyatanya apa? Selepas kenal dengan sunnah, orang awam kenal dengan sunnah, ternyata ramai daripada akhwat atau ikhwan yang menjauhi jemaah tersebut. Dengan alasan apa? Dengan alasan kadang-kadang kononnya tak semanhaj. Atau tak satu guru dalam mengaji. Atau kadang-kadang dengan satu guru, dah sama satu guru mengaji, itu pun jumpa di tengah jalan, buat-buat tak kenal. Betul tak betul? Dah dapat, lepas tu dijauhkan. Dah dapat, lepas tu dijauhkan. Jangankan jumpa di tengah jalan jemaah. Ini nasihat untuk saya dan kita semua. Jangankan jumpa di tengah jalan. Kadang-kadang satu majlis sekalipun, dah berapa lama, kadang berbulan-bulan, bertahun. Pakcik, kenal tak nama tu?
Mukanya kenal, namanya pun tak tahu. Tengok. Ini akhwat yang di belakang, cubalah saya cabar. Saling kenal ke tak? Mungkin hanya kenal 2-3 orang, saling kenalnya. Yang lain banyak tak kenal. Kadang-kadang selalu hadir di kajian itu bukan 1-2 hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sesama akhwat pasti tak kenal. Sesama ikhwan pun pasti tak kenal. Padahal ada ikhwan atau akhwat yang baru mengaji. Yang kita penat-penat bertukus lumus untuk tarik dia dengan sunnah Nabi SAW. Tapi selepas mereka kenal dengan sunnah, kita pun berusaha menjauhkannya balik. Seolah-olah kita ni sebenarnya tak waras. Kadang-kadang ada yang kononnya nak jaga muru'ah. Tapi dengan cara pasang muka masam kepada orang. Lalu adakah seperti ini cara dakwah Nabi SAW? Ini yang akan kita nak bincangkan jemaah. Cuba perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di ayat ke-14, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan kepada karib kerabatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah kepada Nabi. Sebenarnya ayat ini ada sambungan daripada ayat sebelumnya. Kalau kita lihat di ayat ke-13, Allah katakan apa? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu mengambil tuhan-tuhan selain daripada Allah dan kau menyeru dan menyembah tuhan-tuhan tersebut. Kalau kau buat, fatakuna minal mu'adzabin. Engkau akan termasuk orang yang akan diazab. Maka yang pertama engkau ingat, yang perlu engkau peringatkan adalah keluargamu, karib kerabatmu. Kerana dalam Islam, ajaran Islam ni bukanlah agama warisan. Bukan agama warisan. Dan seseorang masuk ke dalam surga itu bukan warisan jemaah. Bukan warisan. Tapi itu adalah usaha pribadi sendiri. Dan hari ini segelintir kaum muslimin, dia merasa apa? Bapak saya tuan guru, bapak saya ustaz, emak saya ustazah, lepas tu kononnya anak terus menjadi ustaz. Tak. Bukan macam tu. Betul tak? Bahkan ada juga yang kadang-kadang emak bapaknya jahat. Emak bapaknya tak solat. Ada yang seperti itu. Tapi ketika anaknya boleh menjadi baik. Anaknya mungkin bapaknya pemabuk. Bapaknya tak solat. Bapaknya maksiat. Anaknya jadi soleh dan solehah. Boleh jadi. Bukankah Nabi Ibrahim AS, tengok, bapaknya apa? Orang baik? Tak. Bapaknya menyekutukan Allah. Tetapi anaknya jadi Nabi. Nabi Nuh AS. Nabi Lut AS. Dia ni apa? Nabi Nuh ni Nabi Allah, ulul azmi. Tapi anaknya Kanaan jadi orang kafir. Oleh sebab itu, agama Islam dan masuk ke dalam surga itu bukan warisan. Kerana surga bukan pemilik bapak kita. Bukan atuk kita. Dan itu perlu diusahakan. Dan usahakan secara pribadi-pribadi. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika datang peringatan daripada Allah, perintah daripada Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabatmu. Nabi SAW kumpulkan Nabi SAW di suatu pagi berdiri di bawah kaki bukit Safa. Berdiri di bawah kaki bukit Safa. Bukit Safa tak secantik sekarang. Sekarang dah cantik dah. Bukit Safa tu taklah tinggi sangat. Mungkin macam satu tingkat lah kan. Satu tingkat di sini ke atas. Rendah je. Dari bawah tu. Lalu Nabi SAW panggil, Ya Sabahah. Wahai orang-orang yang berada di waktu pagi ini. Ketika pagi-pagi teriak. Siapa yang teriak? Ternyata Muhammad. Dan biasanya kalau ada orang pagi-pagi teriak, ada something yang important akan disampaikan olehnya. Ditambah lagi yang menyampaikan adalah seorang Al-Amin. Maka orang pun berebut datang-datang ke sana.
Dan bagi ada orang yang ada kesibukan, maka dia akan hantarkan wakil untuk mendengarkan apa yang nak disampaikan oleh Muhammad. Maka Nabi SAW menyampaikan, wahai Quraisy, percaya tak kalian kalau ada musuh yang siap menyerang kalian dari belakang bukit Sofa ni? Kalau dia datang mengejut dan serang kalian, mati kalian semua. Percaya tak kalau aku sampaikan macam tu? Mestilah percaya. Siapa lagi yang cakap ni? Engkau, kalau kau cakap, percayalah kita orang. Kita tak pernah jumpa engkau berdusta walaupun sekali. Ketika itu umur Nabi SAW dah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Umur Nabi dah berapa? 40 tahunan. 40 tahun bermuamalah dengan orang Quraisy. Tak pernah dijumpai berdusta oleh orang Quraisy. Kalau kita, kita dah berapa banyak dusta dengan orang? Kalau jumpa 40 tahun dah berapa kali dah dusta? Banyak. Ya kan? Akhirnya apa? Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya inni nadhirul lakum baina yaday azabus syadid. Aku datang kepadamu sebagai pemberi peringatan agar kamu selamat daripada azab yang pedih, azab yang keras. Ketika itu yang hadir ramai. Di antara yang hadir tersebut adalah Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Nama asal Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Mesti dia hafal, Ustaz. Hafal boleh, tak hafal pun tak apa, tak berdosa. Tak ada ruginya. Kalau kita hafal namanya, tahu namanya, tak ada masalah. Tak hafal pun juga tak tercela. Namanya Abdul Uzza. Lalu kenapa disebut dengan Abu Lahab? Abu maknanya bapa, Lahab maknanya menyala. Menyala kenapa? Kerana dia ni orangnya putih. Orangnya putih dan kemudian kalau kena sinar matahari di tengah hari itu, maka bercahaya nampak dari jauh, menyala. Menyala. Sehingga orang gelar dia, Ya Aba Lahab. Hei, bapa yang menyala. Begitu putih, handsome. Tengok, putih, handsome, derhaka kepada Allah, sayasla naran zata lahab. Campakkan ke dalam neraka. Putih, handsome, keturunan Quraisy, derhaka kepada Allah, derhaka kepada Nabi, campakkan ke dalam neraka. Apatah lagi, sudah tak handsome, bukan dari keturunan orang-orang bangsawan, derhaka kepada Allah, tak solat. Memanglah confirm. Tahulah apa kemana arahnya. Kemana dia akan dicampakkan. Itu sebabnya Nabi SAW katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok penampilan engkau. Allah tak tengok suar jasad engkau. Allah tak tengok itu. Yang Allah tengok qulubikum wa a'malikum, hati engkau betul-betul beriman dan dibuktikan dengan amalan. Itu yang Allah tengok. Oleh sebab itu para akhwat, jangan habiskan masa sangat dengan wajah sampai lupa berwuduk. Atau mungkin tak berwuduk. Maksudnya tak solat. Berapa ramai para perempuan sekarang, wanita-wanita sekarang, habiskan duitnya untuk apa? Untuk operet. Nak supaya nampak cantik. Supaya nampak cantik. Lala sekali, dia tak solat. Dia tak jaga, tak tutup aurat. Tak guna pun cantik kalau tak tutup aurat. Ujung-ujungnya dalam neraka Allah SWT. Abu Lahab handsome, masuk neraka juga. Maka Abu Lahab pun berkata, alihadza jama'atana ya Muhammad. Kau nak cakap ini je ke? Kau kumpulkan kita orang di sini, kau nak cakap ni je? Tabban lak ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Tabban laka sa'iral yaum, celaka kau sepanjang masa ya Muhammad. Tak gunalah engkau ni Muhammad. Akhirnya turunlah firman Allah yang bunyinya surah Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang celaka adalah Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak berguna apa yang ada pada dirinya, hartanya, apa yang dia buat, kerana ia ingkar kepada Allah dan Rasul, dia kafir, maka tak berguna apapun kebaikan yang dia buat. Dalil ini dah menjelaskan betul
bahawa cerita yang mengatakan bahawa Abu Lahab terbebas daripada seksa kubur setahun sekali kerana happy dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hadis palsu. Dah jelas bercanggah dengan ayat Quran. Nabi kata apa? Allah kata apa? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Apa saja kebaikan yang dibuat oleh Abu Lahab, apa saja kebaikan, kecil besar tak berharga. Tak akan memberikan faedah apa-apa benefit kepada Abu Lahab. Lalu ada orang katakan bahawa di setiap Jumaat, setiap hari Isnin, hari kelahiran Muhammad, maka Abu Lahab bergembira dan memberikan makan orang, kemudian membebaskan hambanya. Lalu dia dibebaskan daripada neraka Allah, dibebaskan daripada seksa kubur. Kalau nak buat maulid, buat je lah. Tak payah buat hadis palsu. Nak buat maulid sila. Kita ni hidup masing-masing, tanggungjawab masing-masing. Tapi jangan buat hadis palsu untuk backup amalan kita. Kita kalau dah buat maksiat atau buat amalan bercanggah dengan sunnah, cukup-cukuplah dengan dosa itu. Tak perlu dengan mengada-ngada buat hadis palsu. Kerana ketika membuat hadis palsu lagi, ini memberatkan timbangan dosa kita di hadapan Allah SWT. Cukup dengan dosa yang ada itu pun kita tak boleh tanggung. Kenapa kita nak buat hadis palsu untuk backup amalan kita? Jemaah, kalau seandainya mencuri, corruption, itu dah satu dosa. Tambah lagi kalau mencuri pakai dalil. Pakai Quran. Ini lagi dosa double. Faham tak maksudnya? Zina haram. Yes, haram. Dosa besar. Kalau dah haram, cukup satu dosa tu. Jangan pula cari dalil untuk membenarkan nikah mut'ah. Supaya apa? Supaya zina jadi legal. Ini bukan menambah pahala, tapi menambah besarnya dosa, berganda, double atau triple dosa. Cukup-cukup jangan buat dosa pakai dalil. Tengok Nabi SAW. Nabi SAW dia pernah berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, ya Safiyah binta Abdul Muttalib. Safiyah tu makciknya Nabi SAW. Sebab dia anak Abdul Muttalib. Dan dia emak daripada Zubair bin Awam. Anaknya orang yang dijamin masuk surga, Zubair bin Awam. Emaknya namanya Safiyah. Ya Safiyah, Fatimah kita kenal. Ya Fatimah binta Muhammad. Ya Safiyah binta Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Bani, anak-anak Abdul Muttalib, semua anak Abdul Muttalib, siapapun lah. Bukan Safiyah je. Abu Lahab ke? Ya Abbas. Siapa lagi? Hamzah. Semua kalian. Ya Abu Talib. Semua kalian. Kalau kalian tak bertakwa kepada Allah, la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tak boleh tolong engkau daripada seksaan Allah. Sikit pun tak boleh tolong. Bahkan Nabi Nuh AS, ketika anaknya Kan'an tenggelam, dia kata apa? Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Nabi Nuh AS, dia merayu kepada Allah. Ya Allah, tu anakku tu, ya Allah. Maksudnya apa? Tolong tengok-tengok, ampunkanlah dosanya. Itulah cerita dia. Itu bahasa kiasannya. Allah tahu maksudnya. Itu keluargaku. Itu anakku. Kalau anakku, tolonglah. Walaupun memang dia mati kafir, tapi bantu-bantu tolonglah dia. Itulah cerita. Maka, ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Wala tas'alni ma laysa laka bi ilm. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Akhirnya Allah balas apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Hai Nuh, itu bukan anak engkau. Itu bukan anak engkau. Dia bukan orang yang beramal saleh. Mana tak guna pun. Kalau memang dia secara biologis dia memang anak engkau, tapi tak guna. Kerana dia adalah orang kafir.
Kau tak payah meminta sesuatu kepadaku yang engkau tak mempunyai ilmu tentangnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dari sini kita faham jemaah. Cuba perhatikan lagi di dalam surah At-Tahrim. Allah katakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah bagi perumpamaan orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Yang mana mereka ini berada di bawah naungan hamba kami yang saleh, yaitu suaminya Nabi. Tapi kerana istrinya tak beriman, tak berguna walaupun suami Nabi. Bahkan di hari kiamat, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Disuruh mereka untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan confident sangat, oh saya ni isteri Nabi, saya ni isteri syekh, saya ni isteri ustaz. Tak guna. Kalau kau tak ada iman dan amal soleh, sama. Atau mungkin segelintir ikhwan dia katakan, isteri saya ni guru tahsin ustaz. Kan isteri engkau, bukan engkau. Anak saya ni imam masjid. Kan anak engkau, bukan engkau. Ustaz, bukankah dalam hadis kalau seandainya anak kalau hafal Quran, nanti emak bapaknya akan diberikan taj, diberikan mahkota yang mana dau'uhu ahsanu min dau'i syams fi buyutid dunya, yang mana cahayanya mahkotanya tersebut lebih mempunyai cahaya dan cahayanya lebih terang daripada terangnya matahari. Kan ada hadis itu Ustaz. Jadi anak saya jadi imam, hafal Quran. Masya Allah. Ya, bagus. Tapi masalahnya engkau macam mana? Kalau engkau tak beriman, engkau tak baca Quran, tak ada akun dia tak ada. Ibarat kalau sini rekening. Anak kaya, tinggal jauh, engkau tak ada rekening. Nak sampai macam mana? Boleh faham tak maksudnya? Anaknya memang kaya, tapi bukan tinggal dekat dia. Tinggal jauh. Yang dia sendiri pun tak ada rekening. Tak ada simpanan. Macam mana orang hantar dengan dia? Oleh sebab itu Allah katakan apa? Dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan ahli keluarga. Maksudnya apa? Perbetulkan diri. Benahkan diri. Baru ahli keluarga. Kerana setiap keluarga itu yang beriman asbab engkau, maka pahala mengalir kepada engkau. Tapi kalau tak guna. Seperti mana orang Yahudi. Orang Yahudi, asbab orang Yahudilah Bani Aus dan Bani Khazraj beriman kepada Nabi. Sekejap Jemaah pernah dengar Bani Khazraj, Bani Aus? Bani Aus, Bani Khazraj adalah orang tempatan Madinah. Yang mana mereka ni berjiran selalu dengan Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, orang Yahudi. Orang Yahudi kan selalu buat hal. Selalu bergaduh lah. Setiap kali bergaduh, orang Yahudi ni, modal dia tahu apa? Dia kata kepada Bani Khazraj dan Aus, kau ingat, aku datang ke sini, ke Madinah ni nak tunggu Nabi akhir zaman. Disebutkanlah ciri-cirinya. Tak lama lagi dia datang. Kalau dia datang, kita akan bersama dengan Nabi itu dan akan menyerang kau. Dan kau tak akan mampu kalahkan kita orang. Sebab orang Yahudi ni dari dulu jemaah. Dia ni badannya besar tapi tak ada berani. Badannya besar tapi tak berani. Dia beraninya beramai-ramai. Kalau seorang-seorang penakut. Kalau ada geng-geng yang macam tu. Kalau seorang-seorang macam semut pun tak dipijak tak mati. Tapi kalau beramai berani. Maknanya panggil sama dengan Yahudi. Kan ada geng macam tu. Di depan saya ada orang-orang macam tu. Di depan saya, Wahabi. Wah. Depan saya, di sosmed. Tapi depan saya tak berani macam ni. Tapi kalau datang beramai-ramai, berani pula. Sama panggil dengan Yahudi je mah. Seperti ni Yahudi ni panggil. Yahudi memang dari dulu, kalau beramai-ramai berani. Kalau seorang-seorang tak berani. Jadi, Yahudi ni, selalu kalah dengan Bani Aus dan Khazraj, orang tempatan Madinah. Akhirnya, kerana selalu disebut, tersimpan di minda Bani Aus dan Khazraj. Sampai-sampai, cerita, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah,
Apa kata Bani Aus dan Khazraj? Ini nih Nabi yang disampaikan oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Jom kita sama-sama beriman. Beriman mereka semuanya. Sementara Yahudi, Di. Ada yang namanya Di? Di. Kau dulu kan yang cakap kita, ni Nabi akhir zaman. Dah datang, berimanlah. Oh tu tak. Itu Nabi orang Arab, bukan itu maksud kami. Menipu dia. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi itu, Ahlul Kitab, mereka mengenal Nabi seperti mana mereka mengenal anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Segelintir mereka menyembunyikan yang hak, sementara mereka tahu. Akhirnya apa? Akhirnya, mereka, orang Bani Aus dan Khazraj, beriman kepada Allah dan menjadi orang Ansar. Sementara Yahudi, kafir. Ini yang ditegur oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ini sejarahnya jemaah. Engkau menyuruh orang berbuat baik, engkau sendiri pun melupakan diri engkau sendiri. Engkau lupa dengan diri engkau sendiri. Sementara engkau membaca kitab. Afala taqilun. Kau ni berakal ke tak? Jadi jemaah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka menarik orang berbuat kebaikan, itu bagus. Tapi kalau kita hanya pandai sampaikan, namun kita sendiri pun tak buat, namun kita tak amalkan, perangai kita sama dengan orang Yahudi. Satu. Yang kedua, di hari kiamat, orang yang seperti ini dibimbangkan, ia akan dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Fatandaliku aqtabu batni. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang ditarik lalu dihumbankan ke dalam neraka sampai dalam neraka perut dia pecah dan keluarlah usus-usus dan dia berpusing-pusing dalam neraka. Fayajtami'u ilai ahlun nar. Ahli neraka lain pun berkumpul dekat kepadanya. Ya fulan, malak. Wahai fulan, apa yang berlaku pada engkau? Kita kenal kau ni, alam takut ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Kita kenal engkau ni semasa di dunia ni pendakwah. Engkau mengajak orang kepada kebaikan, menghalang manusia daripada kemungkaran. Ramai orang taat kepada Allah asbab engkau sekarang mereka di surga. Ramai orang yang ingkar tak ikut cakap engkau masuk dalam neraka, termasuk kita orang. Yang kau kenapa? Patutnya kau surga lah, kenapa kau masuk neraka bersama kita orang? Apa kata orang ini? Ini hadis, dalam hadis sahih ni jemaah. Dia katakan, bala, iya. Aku dulu menyuruh orang kepada kebaikan. Kuntu amuru bil ma'rufi wa la ati wa anha 'anil munkari wa ati. Dulu aku menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan, tapi aku sendiri tak buat. Aku menghalang manusia daripada kemungkaran, aku sendiri yang buat. Boleh faham? Ada orang yang seperti itulah jemaah. Seperti itulah. Dia suruh orang beradab, dia sendiri pun tak beradab. Disuruh orang disuruh orang mengenal sunnah, tapi dia sendiri pun tak mengamalkan sunnah. Ini dibimbangkan orang seperti itu. Akan campakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh sebab itu, apa yang perlu dibuat, yang perlu diperhatikan adalah diri sendiri, kemudian karib kerabat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, karib kerabat. Kemudian kadang-kadang ketika berdakwah kepada karib kerabat tak ikut. Yang ikut adalah yang bukan kerabat kita. Atau boleh jadi kerabat ada yang ikut dengan kita. Dan barang siapa yang ikut kepada engkau, ikut dengan engkau, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah, rendahkanlah janahak. Janah ni sebenarnya sayap jemaah. Biasanya orang kalau sombong kan dadanya naik kan. Kalau ada duit, baru terima gaji awal-awal bulan tu macam ni diri dia. Nanti dah pertengahan bulan turun sikit. Akhir bulan seminggu ada turun dah. Nanti kalau dah akhir bulan seminggu nak habis tu, dah macam ni. Bang, pinjam duit bang. 100 je bang. Turun dah. Dari macam ni turun macam ni. Kan? Biasanya orang sombong ni kan bahu. Bahu ni kan naik ni. Duit banyak. Cuma ujian yang paling berat bukan jadian orang miskin. Tapi ujian paling berat ketika jadi orang kaya.
Berapa ramai orang yang dahulu miskin, dia tawaduk. Tapi ketika jadi kaya, dia sombong. Banyak, ramai. Ramai orang macam ni. Dahulu miskin dia tawaduk. Dengar cakap orang, dengar nasihat orang. Tapi sekarang dah kaya, income dia dah besar, dia pilih-pilih siapa yang bagi nasihat pada dia. Kalau yang bagi yang bagi nasihat dia tu amis-amis, tahu amis? Anak miskin. Siapa yang bagi nasihat? Ada dalam contoh kan, dalam grup. Yang bagi nasihat tu orang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kerja kaki lima. Engkau tak tahu apa pun, diam kau. Tapi kalau yang bagi nasihat tu beruang, tahu beruang? Orang beruang, yang duitnya banyak, dibagi nasihat, siapa? Siapa? Itu dia mah. Waqfid janahak, rendahkan janahak, bahumu ni turunkan. Kepada siapa? Limanittaba'aka minal mu'minin. Kepada orang mukmin yang ikut padamu. Maksudnya apa? Kalau ada engkau dah susah payah tarik orang untuk ikut engkau, itu maksudnya. Tiba-tiba engkau sombong kepadanya, maka dia akan lari darimu. Dan ini juga disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu, engkau bersifat lemah lembut linta lahum kepada sahabatmu wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau bengis hai Muhammad, engkau berkeras hati hai Muhammad, lan faddu min haulik, pasti sahabat-sahabatmu akan lari daripadamu. Nabi SAW walaupun seorang Nabi, dia apa yang dibuat? Dia ketika ada mengalami something, dan masalah ini masalah besar, Nabi SAW selalu bermusyawarat dengan para sahabatnya. Tak pernah kata, menurut aku seperti ini, cakap, laksanakan apa yang aku perintahkan. Tak. Dia bawa sahabat-sahabat untuk bermusyawarat. Tambah lagi ketika perang di tahun kelima, di bulan Syawal, ketika perang Khandaq. Nabi bermusyawarat dengan para sahabatnya. Akhirnya dibuatlah Khandaq, parit. Itu asbab apa? Asbab cadangan daripada Salman Al-Farisi, bukan daripada Nabi. Lalu disetujui oleh Nabi SAW. Nabi buat musyawarat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, kata Allah. Maka maafkanlah mereka hai Muhammad. Jika mereka ada silap dan salah, lapangkan dadamu. Bagi maaf kepada mereka. Ini berat ni jemaah. Kita punya kawan tu buat hal dengan kita maafkan tu berat ni jemaah. Betul tak? Minta maaf berat, yang lagi berat memaafkan. Betul tak? Kita punya salah dengan orang, minta maaf tu berat. Kadang-kadang nak cakap, bang, minta maaf bang. Minta maaf tapi mulut tak, gigi tak beku. Gigi ketuk. Kadang-kadang isteri macam juga. Bang, apa? Cakap ternyata selepas minta maaf, ada maunya. Minta duit. Minta maaf. Berat minta maaf ni, berat ni jemaah. Tapi yang lebih berat adalah memaafkan. Dan Nabi SAW diperintahkan. Nabi diperintahkan. Sebab apa? Ini adalah perkara yang berat. Nabi bukan disuruh, hai Muhammad, minta maaflah kepada mereka. Sebab Nabi tak ada bersalah dengan mereka. Cuma sahabat-sahabat Nabi terkadang kecilkan hati Nabi. Ada yang kecilkan hati Nabi. Banyak jemaah. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang kecilkan hati Nabi. Salah satu contoh jemaah. Ketika perang Uhud, Nabi SAW letakkan 50 orang di Jabal Rumah. Tentera pemanah. Dia ada 700 orang. 700 sebenarnya 1.300 ditarik balik oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tarik diri, tinggal 700. Perang Uhud. 50 diletakkan di Jabal Rumah. Jabal Rumah ni ada satu jabal bukit, di situlah
diletakkan 50 orang untuk memanah. Memanah musuh yang menyerang dari belakang. Kemudian 650 ikut perang. Asbab kerana segelintir di antara mereka yang macam mana? Yang tertarik dengan harta rampasan perang, akhirnya turun. Padahal Nabi kata, apapun yang berlaku kepada kami di bawah, menang ataupun mati kami, jangan kalian turun sampai aku yang bagi arahan untuk turun. Tapi akhirnya turun. Kecil tak hati Nabi? Kecil hati Nabi. Tapi yang ini pun fa'fu anhum. Hai Muhammad, lapangkan dadamu. Beri mereka maaf. Mereka dah sama-sama berjuang bersamamu. Kadang-kadang ikhwan-ikhwan kita, dia ada ikhwan ni jemaah. Ikhwan yang memang betul-betul ikhwan atau akhwat, yang mana dia ni sama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang bukan, ada yang memang berpura-pura, ada. Dia hadir kajian tujuannya apa? Boleh jadi tujuannya kerana ada niat-niat lain. Boleh jadi nak cari mangsa siapa duit yang boleh saya pinjam. Tu ada juga. Agaknya, pakcik duduk mana di rumah itu? Itu perumahan miskin tu. Amis tu semua. Anak-anak miskin situ. Okey pakcik. Pakcik tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sana. Bolehlah kurang sikit. Di mana? Itu di kawasan perumahan elit. Oh, perumahan elit. Assalamualaikum. Pakcik. Haji. Di rapat. Tujuannya apa? Supaya dibelanja makan. Supaya boleh pinjam duit. Ini pengemis ni jemaah. Ada ikhwan dan akhwat seperti ini. Tapi tak adalah di Al-Hijrah, tempat lain maksud saya. Ada seperti ini. Ada juga kadang-kadang hadir kajian. Tujuannya apa? Tujuannya kerana nak cari jodoh. Ada seperti itu. Ada juga yang datang kajian. Tujuannya apa? Nak tambah jodoh. Ada juga yang macam tu. Faman kana hijratu lidunya yusibuha. Aw imra'atin yankihuha. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau orang berniat, faman kana hijratu lillah, maka dia dapat Allah dan Rasul. Tapi yang kerana dunia, dia dapat dunia. Begitu. Wa inna malikul imri'in ma nawa. Dan orang akan memperoleh atas apa yang dia niatkan. Jadi jemaah dikasihi Allah, kalau ada orang yang mungkin sama-sama, kita kawan dengan dia, sama-sama hadir kajian, tiba-tiba ada konflik. Biasa jemaah, pasti akan ada konflik. Kalau kita kawan, pasti akan ada konflik. Kalau rapat, itu sebabnya, kata pepatah orang Melayu, dia katakan, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Bukan bermakna jangan sekali. Sekali jangan tu maksudnya jangan sesekali kau buat jahat. Tapi kalau buat baik berpada-padalah. Sebab kadang segelintir orang ni, kalau dia fans dengan orang, kalau dia rapat dengan orang, dia memang gila hulu sangat. Selepas nampak aibnya, akhirnya dia betul-betul memusuhi dia. Ada kan macam tu? Kalau dia rapat dengan orang, ke mana-mana selalu pergi. Tiba-tiba konflik sekali, habis. Wastaghfir lahum, dan mintalah ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada bersama mereka. Kemudian jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diperintahkan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu daripada sahabat-sahabatmu. Maknanya jangan kau sombong, jangan kau kasar kepada mereka. Kemudian fa'in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau mereka berpaling, engkau dah mengajak orang awam, atau engkau mengajak kerabat engkau, atau mengajak ahli keluarga, berpaling mereka daripada engkau, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Maka ucapkanlah, aku berlepas diri dari apa yang kau buat. Kalau ada kawan kita dan kawan kita ni dah menyeleweng, dan kita nasihati dia tak nak juga, dia masih berdegil, katakan, faqul inni bari'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu buat. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah dirilah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas segala kebaikan yang kita buat. Tak ada satu pun di dunia kebaikan yang kita buat
yang Allah sia-siakan. Semuanya akan diberikan balasan oleh Allah. Allah beri balasan yang sempurna. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak pernah menyia-nyiakan pahala orang berbuat baik. Tapi jangan sekali-kala buat jahat. Kerana walaupun ketika kita buat jahat dan orang itu tak membalas kejahatan kita, Allah Subhanahu Wa Taala tak leka. Allah tak tidur. Allah Maha tahu dan Allah akan sempurnakan balasan itu semua di hari kiamat. Maka ketika itu kita akan menyesal, tapi penyesalan tak berguna lagi. Allahu Taala bisawab. Okey, kita jawab soalan ni. Ini soalan sesuai tema. Ini di luar tema. Itu. Bagus. Panitia sana. Dibacanya satu soalan, diasingkan. Ni sesuai tema, ni tak sesuai tema. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz nak tanya, sila. Bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati seperti sombong, hasad, dengki yang ana rasa udah bawaan dari lahir? Syukran jazakallah. Tahu dia, ternyata dari kecil dia ni bawaan dari lahir. Tak ada orang dari lahir jahat. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Hatta anak Yahudi sekalipun lahir dalam keadaan bersih. Tak ada yang tapi fa'abawahu. Mak bapaknya yang boleh menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi atau orang Muslim. Jadi pengaruh lingkungan boleh jadi berubah. Tak, anak yang baru lahir tak ada. Engkau ni jahat, pasti jahat dari kecil. Dari lahir kau pasti dah jahat. Dalam rahim pun jahat. Mana boleh macam tu. Orang lahir suci semuanya. Lalu bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati ini? Pertama kita doalah kepada Allah. Kita doa kepada Allah. Kerana Allah yang membolak-balikkan hati, yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wala ta'atik. Yang bolak-balikan, ya Allah membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu, di atas agamamu. Dan kemudian jemaah dikasihi oleh Allah, kalau kita rasa sombong, kita perlu ingat wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Walaqad faddalna ba'dakum 'ala ba'd. Allah melebihkan sebagian kamu daripada sebagian yang lain. Maknanya kalau kita punya kelebihan, jangan sombong dengan kelebihan kita. Sebenarnya kita mempunyai banyak kekurangan dan kekurangan kita mana kekurangan kita ditutupi oleh orang lain. Maknanya orang punya kelebihan yang kita tak punya dan kita punya kelebihan orang tak punya. Sekurang-kurangnya kelebihan berat badan. Gitu. Okey, Allah Taala alam. Panjangnya. Ustaz, mau tanya Ustaz, sila. Apabila seorang ayah tidak beriman atau tidak solat sedangkan anaknya penghafal Al-Quran, apakah di akhirat nanti dia tidak mendapatkan mahkota? Ya. Dia tak dapat mahkota kalau dia tak beriman. Kalau tak beriman maknanya kafirlah. Orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang yang kafir daripada Alkitab, musyrikin, siapapun, kalau mati tetap masuk ke dalam neraka Jahannam. Walaupun dia baik sekalipun. Abu Talib pun baik. Ya kan? Abu Talib baik, jaga Nabi 48 tahun. 42 tahun. Jaga Nabi 42 tahun. Tapi kerana dia mati kafir, tak guna kebaikan dia. Jadi kena dia dulu yang beriman. Tapi kalau tidak solat Ustaz, ni lain cerita ni. Beriman atau tidak solat? Kalau tak solat, itu lain cerita. Orang yang tak solat, dia memang dosa besar. Adapun dosanya, adakah dia kekal dalam neraka? Tak. Dia tak kekal. Orang kalau masih ada iman dalam hatinya, dia tak kekal dalam neraka. Cuma dicampakkan ke dalam neraka berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan ampunkan bagi siapa yang dia kehendakinya dan akan mengazab bagi siapa yang dia kehendakinya. Tapi kalau dah diampunkan oleh Allah, insya-Allah dia akan dapat mahkota itu. Mahkota itu tak akan hilang. Allahu Taala alam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Minuman teh pace yang mengandung manfaat untuk tubuh terbuat dari bahan nanas. Apakah itu halal kerana minuman ini mengandung probiotik? Saya pun tak tahu teh pace ni siapa. Teh pace. First time pula saya dengar apa tu teh pace. Dan kemudian kalau terbuat daripada nanas. Kalau seandainya dia terbuat daripada bahan yang memang tak memudaratkan kita, halal. Dan tak memudaratkan dan memang tak ada, dia terbuat daripada bahan yang halal dan kemudian tak ada bercampur dengan sesuatu yang memudaratkan, tak ada masalah. Tapi kalau asalnya halal tapi bercampur dengan sesuatu yang memudaratkan dan membuat orang teruk, ini baru jadi haram. Adapun dengan teh pace saya tak tahu teh pace ni macam mana. Saya susah saya untuk menghukum si teh pace ni. Susah saya menghukum si teh pace. Cuma itu dalam kaedah makanan macam tu jemaah. Tak kisahlah teh pace ke apa ke, yang penting makanan itu kalau asalnya daripada yang halal dan kemudian dalam makanan itu tak bercampur dengan unsur yang haram, maka dia tetap halal. Tapi kalau bercampur dengan unsur yang haram, walaupun sikit, maka dia jadi syubhat. Dan kalau syubhat, dia lebih dekat kepada yang haram. Itu yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, innal halal bayyin, wal harama bayyin, wa bainahuma umur mushtabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi kalau ada bercampur di antara keduanya, yang samar-samar, ini syubhat. Kalau orang syubhat, faman ittaqa bisyubhat faqad istabra ali dini wa irdi wa man waqa fi syubhat faqad waqa fil haram. Kalau kita jumpa makanan yang syubhat, maka seelok-eloknya tinggalkan. Siapa yang meninggalkan barang-barang syubhat ni, maka selamat agamanya dan kehormatannya. Tapi siapa yang tergelincir dalam perkara syubhat, boleh jadi dia tergelincir dan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu cara dia. Adapun Siti Pace saya tak tahu siapa si dia. Allah Taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya Ustaz, sila. Gimana hukumnya kalau orang lagi azan kita nyimaknya sambil melakukan pekerjaan rumah, nyuci piring dan lain-lain Ustaz? Gimana seharusnya Ustaz? Kalau seandainya dengar azan kita boleh berhenti sekejap, itu lagi baik. Cuma kalau seandainya bunyi azan, kita melakukan aktiviti sekurang-kurangnya diam. Mungkin perkara ni penting, dia tak boleh ditinggalkan. Kita dengar azan boleh diteruskan, tapi diam. Kalau boleh dibaca seperti mana yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Nabi katakan apabila kamu mendengar azan, maka ucapkanlah seperti mana yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin kata Allah Akbar, kita Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Begitulah ceritanya jemaah. Kecuali hayya 'alas solah kita kata la haula wala quwata illa billah. Macam tu. Tapi kalau kita boleh tinggalkan, maka itu yang lebih terbaik. Tinggalkan sekejap, mungkin 5 minit, lepas tu terus. Namun kalau seandainya terus bekerja, tak berdosa. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bolehkah kita mengkhatamkan baca Al-Quran dengan Al-Quran yang berbeza? Misalnya kita berada di luar rumah atau di tempat lain, melanjutkan baca Quran dengan Al-Quran yang lain atau menggunakan handphone yang ada aplikasi Al-Qurannya. Boleh, tak ada masalah. Boleh kita baca di masjid pakai Quran ini, di rumah pakai Quran yang di rumah. Tak ada masalah. Bacanya awal di sini, nanti khatamnya di rumah. Tak ada masalah. Cuma kalau seandainya untuk penghafal Al-Quran. Ini untuk penghafal Quran ya. Kalau untuk penghafal Quran, jangan sesekali bertukar mushafnya. Kerana apa? Kerana dia akan ganggu minda penghafal tu untuk menghafal Quran. Kerana ketika kita menghafal Quran, itu bukan hanya sekadar menghafal, tapi kita tahu letak posisi dia. Posisi kanan, posisi bawah, atas bawah, kiri, naik ke atas sikit, gitu. Itu kita tahu posisinya. Jadi kalau tahu posisi, tiba-tiba ditukar, kita jadi kelang kabut. Kerana mushaf ni tak sama jemaah. Kadang ada mushaf yang susunannya sama.
Ada yang berbeza. Kalau sama, it's okay. Tapi kalau berbeza, maka ini akan mengganggu minda dalam mengingat hafazan. Itu dia. Cuma berdosa tak? Tak berdosa. Cuma mengganggu hafazan ketika mengganggu seseorang ketika menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran. Allah Ta'ala. Ini dia tadi nak dengar kajian nasi. Kajian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi lalat ni saya tengok ya. Dia tahu, nampak dia boleh membaca nampak. Jadi ketika nampak soalan cantik, diganggu saya. Sebab soalan tu kadang-kadang boleh saya potong. Tapi kena ganggu lalat, susah dipotong. Jadi dia baca dulu. Cantik ni, ganggu kejap. Kan? La ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya anak perempuan satu-satunya, tunggal. Ayah saya sakit berat dan sudah buang kotoran di tempat tidur. Anakillah. Dan saya selalu melihat aurat ayah setiap membersihkannya. Gimana hukumnya? Kalau suami kurang redha, apakah saya berdosa jika saya tetap mengurus ayah saya, sementara ayah saya tinggal sendiri di rumah? Ini bukan suami baik, ini suami Fir'aun namanya. Dah terang anak berbakti kepada ayah, dan ayah tu tak ada lagi yang orang-orang lain, tak ada lagi yang boleh nguruskan, dia sendiri yang boleh nguruskan. Lepas tu dilarang pula oleh si suami. Ini suami Fir'aun cuma. Berdoalah kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan amalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala boleh jadi rubah hati si suami menjadi baik, atau boleh jadi Allah ganti suami yang terbaik. Itu je. Amin. Iya, betul. Lampanya ni tak boleh cuma. Suami boleh tak kita uruskan? Ya tak urus. Kalau suami tak redha, tak ada masalah. Sebab ketika kita berbuat baik, kemudian dilarang oleh suami, dan ini adalah birrul walidain. Adakah kita birrul walidain tak ada orang lagi yang boleh menguruskan? Dia sendiri, mungkin emaknya dah meninggal. Dan ini pun tunggal sendiri. Siapa yang menguruskan? Dicampakkan ayah dia di jalan, macam tu caranya. Taklah. Dia uruskan. Kalau suami tak redha, tak apa. Doa je kepada Allah. Allah macam, semoga Allah bagi hidayah kepada suaminya. Okey? Allah Ta'ala alam. Ini suami-suami ni kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya baru hijrah ke sunnah, alhamdulillah. Saya baru menikah, alhamdulillah. Suami saya udah lama hijrah ke sunnah, jadi suami saya suruh saya hijrah ke sunnah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah banyak cuma. Sedikit demi sedikit saya mulai faham kajian sunnah, alhamdulillah. Dan suami selalu membimbing saya, alhamdulillah. Tapi suami saya, apa yang dia ceramahkan sama saya tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Innalillah ni. Kalau saya bantah, suami marah. Pertanyaannya, gimana cara menyikapi suami saya ini Ustaz? Contoh sikap suami saya tidak sukai lemah lembut sama isteri. Sementara dia kasar. Contoh sikap suami yang saya tidak sukai lemah lembut sama isteri. Sementara dia kasar kepada saya. Berkata tidak senonoh. Lemah lembut sama isteri. Siapa? Kalau isteri dia tak bagus lah. Kalau isteri orang itu jadi masalah. Kalau sementara dia kasar kepada saya. Oh berarti isteri orang ni. Berkata tidak senonoh. Senonoh ni apa maksudnya ni? Tak baik. Tak baik. Tak baik apa cerita
lucah atau macam mana. Dia tahu lucah. Jorok. Lucah. Kalau cerita lucah dengan isteri sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau dengan isteri sendiri. Tahu lucah. Apa namanya? Tak tahulah saya bahasa sini. Kita orang sebut lucah. Macam, maaflah. Cakap-cakap porno dengan isteri. Faham? Tak ada masalah. Tapi isteri sendiri, bukan bini orang. Kalau bini orang haram, itu dia. Jadi macam mana menyikapi si suami? Menyikapinya nak cara instan atau nak cara apa? Tak instan. Kalau cara instan, tarik suami, suruh jumpa saya. Tu instan tu. Nanti saya tegur dia. Tapi kalau cara yang bukan instan, buatlah dengan dia, buka kajian, apa pelanggaran dia, buka kajian. Di rumah tersebut, suruh dia dengar. Nanti lama-lama insya-Allah dia pun dapat hidayah. Macam tu cara dia. Tapi kalau nak instan, suruh dia hadir saya biar saya belasah nanti dia. Dengan orang, ya kadang-kadang ada segelintir ikhwan jemaah, saya tak nafikan. Ada segelintir ikhwan yang matanya gatal. Gatal bukan kena habuk, bukan. Gatal tengok bini orang. Dia tengok bini orang nampak cantik, bini tak cantik. Macam mana bini dia cantik, dia kedekut beli skincare. Modal lah sikit supaya nampak isteri itu cantik. Ini isteri orang cantik kerana suami dia bermodal. Dia betul muslimat? Suami orang pemurah pada istrinya, itu yang cantik. Ni ada ni segelintir ikhwan seperti ni. Mudah-mudahan, tapi tak adalah di Al-Hijrah, tempat lain maksudnya. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah. Begitulah cara dia kalau nak solusinya, suruh dia hadap saya atau buka kajian-kajian jemaah. Itu je lah jadi. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu saja boleh saya kongsikan pada umur 5. Kejap. Masih ada masa ya? Kejap lagi. Ini ada soalan dari MM Channel jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, maaf itu harus disampaikan atau cukup dalam hati sebab kesal jika harus jumpa. Kalau kita buat salah dengan orang, lalu kita minta maaf tapi dalam hati, tahu dari mana orang tu kita minta maaf? Tak tahu pun. Sebab dia tak boleh baca hati kita. Jadi kalau seandainya kita maaf, berbuat salah dengan orang, maka minta maaf secara zahir. Sebagaimana kita buat jahat juga secara zahir. Kecuali kita buat salahnya secara sembunyi-sembunyi. Atau mungkin kita asyik buruk-burukkan dia. Ternyata orang tu tak buruk. Kita yang buruk sendiri. Akhirnya taubat pada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan kemudian kalau jumpa minta maaf kepada dia, tak perlu pula diterangkan. Bro, saya dulu tahun sekian, bulan sekian, hari itu saya burukkan kau. Ini bergaduh. Cakap ya, mohon maaf. Silah salap, sengaja tak sengaja, kecil besar, mohon maaf ya. Nanti dia balik tu. Ya, saya sama-sama lah. Macam tu cara dia. Okey? Memaafkan dalam hati, minta maaf dalam hati, mohon maaf dalam hati. Ini kasih maaf? Tak. Maaf itu harus disampaikan atau cukup dalam hati. Sebab kesal jika harus jumpa. Memaafkan. Bukan dia minta maaf. Dia maaf, tak ada memaafkan. Jangan mengada-ngada je mah. Saya baca, tak percaya baca. Saya kan baca soalan, bukan buat soalan. Okey, typo. Okeylah, kita betul. Kalau memaafkan dalam hati boleh tak? Tak ada masalah. Kerana kita yang dizalimi. Kalau kita dizalimi lalu kita memaafkan di dalam hati, ini tak ada masalah, dan itu juga dah termasuk memaafkan. Okey? Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan pada
pada pagi ini yang betul datang daripada Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahilan saya sendiri. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.